Orang Cina DAP yang dikatakan kononnya katanya chauvinis akan memimpin negara ini satu gambaran buruk yang mereka gambarkan seolah-olah pemimpin Pakatan Rakyat hari ini tidak bawa dan tidak mempunyai tuan. Tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan kita tahu di negara kita memiliki 222 buah parlimen tuan-tuan. Yang mana DAP hanya bertanding 50 parlimen pada Piala Dunia ke-13 ini. Mana DAP bertanding tak sampai 1/4, betul tidak? Bagaimana DAP nak jadi sebuah kerajaan sebagai Perdana Menteri kalau mereka hanya bertanding 50? Sedangkan PAS insya-Allah akan bertanding 90. Keadil pun lebih kuat begitu tuan-tuan. DAP kebetulan bertanding di kawasan apa? Di kawasan majoriti orang Cina. Di Bukit Bintang, di Seremban, di Ipoh, semua tempat-tempat bandar DAP bertanding. Cuma yang dilihat hari ini DAP banyak kerusi daripada PAS kerana DAP telah kalahkan MCA di seluruh kawasan majoriti Cina. Tetapi PAS hari ini masih lagi belum dapat menguasai parlimen kerana UMNO masih banyak menang daripada kita. Bermaknanya hari ini tuan-tuan, kalau DAP bertanding di kawasan majoriti Cina, dia akan bertanding dengan siapa? Dengan MCA. Betul tidak? PAS akan bertanding di mana tuan-tuan? Di mana UMNO bertanding, di situ calon PAS Melayu akan bertanding, ataupun calon Parti Keadilan akan bertanding di situ tuan. Sebab itu Lee Guo Eng menyebut dalam konvensyen dia kata DAP tidak ada calon untuk jadi Perdana Menteri tuan-tuan. So ada mengetahui bahawa landscape politik, kedudukan tunjang politik dalam negara kita ialah orang Melayu lah yang mempunyai kuasa besar, kerana majoriti parlimen yang ada dalam negara kita ialah di kawasan orang Melayu. Tapi UMNO tuan-tuan, jangan lupa, di kawasan majoriti Melayu mereka akan letakkan calon MCA. Betul atau tidak? Mereka akan letakkan calon MIC di kawasan tersebut. Macam di kawasan mana? Di kawasan Teluk Kembang tempat saya tuan-tuan, dia letak seusaha kepada dulu Sultan Nadir, seusaha kepada Tan Sri Sambiwelu tuan-tuan, bertanding dengan Datuk Kamarul, menang Datuk Kamarul. Di kawasan mana lagi? Bila kecil di kawasan Hulu Selangor, mereka letak siapa tuan-tuan? Dia letak Kamal Nadir. Dia kempen dekat Felda Soeharto, Sungai Tinggi masa tu. Dia kata calon kita Melayu Kamal, kata. Dia buang Nadir tu, calon kita Melayu Kamal, kata. Tak ada, dia tak tampak poster banyak di kawasan Felda. Akhirnya Kamal Nadir menang tuan-tuan. Kamal menang. Walaupun di kawasan Hulu Selangor itu 68% Melayu tuan-tuan. Di kawasan Simpang Renggam MCA menang. Di kawasan mana lagi tuan? Di kawasan Sekamat dan kawasan Labis, anak Choi Syarif menang tuan-tuan. Walaupun Labis lebih kurang 70% orang Melayu tuan-tuan. Siapakah yang mengatakan ini menggadaikan kawasan Melayu tuan-tuan? UMNO ke PAS? UMNO. Tapi kita tidak bersifat perkauman. Walaupun kita akan menang, kita akan pastikan bahawa semua kaum akan terjamin hak mereka dalam perlembagaan. Kalau orang Melayu susah, kita bantu orang Melayu. Kalau orang Cina susah, kita bantu orang Cina. Dan kebetulan yang paling ramai susah hari ini tuan-tuan ialah orang Melayu. Betul. Sebab itu UMNO ini sebenarnya tuan-tuan, kegagalan terlalu banyak. UMNO dikatakan pejuang Melayu, disebut tadi penjajah kita meninggalkan 3 juta tanah reserve Melayu. Sebab dia tahu orang Melayu ini telah banyak berkorban. Apa yang berlaku hari ini tuan-tuan? Reserve Melayu tinggal 1.7 juta. 1.3 juta tuan-tuan telah tergadai tuan-tuan. Sedangkan dalam perlembagaan peruntukan, perlembagaan menyatakan bahawa mana-mana tanah reserve Melayu kalau dibangunkan, dimajukan, mesti diganti dengan tanah yang serupa tuan-tuan. Sama serupa nilainya atau semua serupa statusnya tuan-tuan. Itu ada disebutkan perlembagaan. Orang yang paling banyak menggadaikan tanah reserve Melayu tuan-tuan, kalau negeri saya ialah Isa Samad tuan-tuan. Isa Samad banyak. Yang paling tinggi di Negeri Sembilan lah berlaku penggadaian tanah reserve Melayu. Dan hari ini Isa Samad lah yang mengetuai Felda tuan-tuan. Setelah dia dah gadai banyak tanah reserve Melayu,
hari ini mereka nak gadai pula tanah Kelantan. Ada kita nak benarkan Isa Samad ni terus bermahajir dengan tuan-tuan? Maka suatu tentu jawapannya tidak. Kalau tidak, bagaimana kita bertindak? Hari ini kita mesti beri kesedaran kepada rakyat bahawa UMNO hari ini tuan-tuan tidak relevan lagi kepada perjuangan masa depan orang Melayu. Sebab itu soal agama mereka jangan cukup pertikaikan.